Tes 1 2 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah bersama dengan saya di ruang FB Live ini, tolong komen sama ada suara saya jelas ke tidak. Tolong komen tuan-tuan, tolong like dan share supaya pengajian ini sampai kepada kawan-kawan kita yang lain tuan-tuan. Baik, terima kasih Tuan Husori. Okey, insyaAllah, terima kasih. Tolong komen jelas ke tidak suara saya. Whiteboard di belakang mungkin tulisannya agak kecil, tapi tuan-tuan jangan risau. Saya akan sebut satu-satu perkataan yang ada di whiteboard tuan-tuan. InsyaAllah saya akan mulakan sekejap lagi pengajian fast track kelas bahasa Arab Alwan. Okey, tolong tuan-tuan like dan share dulu pengajian kita. Saya nak mula lebih kurang 5 minit lagi. Saya tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. Okey tuan-tuan, di belakang saya ada 2 whiteboard. Okey, ada 2 whiteboard. Okey, tolong like dan share, panjang-panjangkan video ni supaya sampai kepada kawan-kawan kita yang lain. Saya nak kongsikan satu pengajian fast track. Yang mana pengajian ni tuan-tuan, saya tak buat dalam kelas-kelas fizikal saya yang biasa. Saya nak bagi tuan-tuan tips pantas, mudah dan senang untuk faham kalimat kata nama dalam bahasa Arab tanpa lihat makna bahasa Melayu. Tuan-tuan, like dan share. Okey tuan-tuan, kita ada 2 whiteboard. Whiteboard yang pertama, saya letak maklumat yang satu lagi. Tuan-tuan tolong redikan dengan buku nota dan pen, ada alat tulis. Tuan-tuan kena catat nota yang saya berikan pada tuan-tuan dan puan-puan di whiteboard yang pertama. Okey, whiteboard yang kedua berfungsi sebagai sebarang maklumat tulisan yang akan saya bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tuan-tuan boleh jawab di ruang komen sebarang persoalan yang kita akan bincang nanti. Tuan-tuan tulis rumi pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan tulis rumi saja. Okey, tuan-tuan komen, tuan-tuan dari mana? Jelas ke suara saya di kawasan tuan-tuan? Di lokasi tuan-tuan? Okey, saya sekarang sedang bersiaran di Center Alwan di Gombak tuan-tuan. Di mana di Center Gombak pun kita ada kelas-kelas pengajian bahasa Arab Alwan bersifat fizikal. Okey, sebelum saya mulakan pengajian, saya masih lagi tunggu kawan-kawan kita yang lain untuk join kita punya FB Live. Tolong like dan share FB Live kita tuan-tuan supaya sampai kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, suka saya nak jelaskan apa itu kaedah Alwan. So, kaedah bahasa Arab Alwan kami susun untuk membantu masyarakat memahami ayat suci Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan kena faham, maksud saya selepas 10 bulan pengajian, mustahil tuan-tuan nak faham keseluruhan ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya, surah-surah yang kita bincang dalam kelas pengajian, contohnya seperti surah Al-Mulk, Al-Kahfi, As-Sajadah dan lain-lain lagi. Tuan-tuan bila baca surah-surah tersebut, tahu 2-3 patah perkataan dalam bahasa Melayu pun dah okey. Tuan-tuan, Alwan ada 3 peringkat pengajian. Yang pertama basic. Okey, peringkat basic saya akan fokus dengan tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan nak kenal isim, fi'il dan haraf tanpa lihat makna bahasa Melayu. Peringkat yang kedua advance. Di peringkat advance, tuan-tuan kena tahu kenapa Allahu kat ujung baris depan. Kenapa Allah di ujung baris atas? Kenapa Allahi kat ujung baris bawah? Okey, kadang-kadang tuan-tuan jumpa dalam Quran Rasulah, kadang-kadang Rasuli, kadang-kadang Rasulu. Kenapa berubah baris hujung tersebut? Manakala peringkat yang ketiga super advance. So kalau peringkat super advance tuan-tuan, kita buat fully Arabic. Tuan-tuan akan sebut fa'il marfu' bidhammah, maf'ulun bih mansub bil fathah. Dan di peringkat super advance,
Kita masukkan juga pengajian-pengajian komunikasi. Tuan-tuan yang berminat untuk menyertai kelas kami secara fizikal, selepas tempoh PKP ni tuan-tuan, cepat-cepat tekan link yang berada di atas tu, daftar dekat website kami. Kita ada 2 page tuan-tuan. Satu page Alwan, satu page Alwan Arabiata. Tolong like kedua-dua page ini. Kalau boleh follow tuan-tuan. Sebab kami akan buat pengajian secara live berkala sepanjang tempoh PKP. Baik, cepat tuan-tuan. Saya mengalu-alukan student baru yang bersama dengan saya. Baik, terima kasih. Puan Azrina, waalaikumsalam, dari Madinah. Allahu Akbar. Kaifahalukum? Terima kasih, syukran, Puan Azrina. Baik, lagi seminit lebih kurang saya akan mulakan pengajian tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tolong like dan share. Saya perlukan ramai orang yang tonton kita punya FB Live. Saya nak bagi tuan-tuan pengajian fast track. Okey, tuan-tuan. Readykan buku nota dan alat tulis. Tuan-tuan kena catat dan salin apa saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan perempuan. Saya ulang lagi sekali, pengajian online ini berbeza dengan kelas-kelas fizikal saya. Saya nak bagi tuan-tuan fast track hari ini. Okey, baik. Kita mulakan pengajian tuan-tuan. Alhamdulillah, lebih kurang 30 lebih orang dah follow saya. Tolong, 30 orang ni tolong like dan share video saya. Kita sebar-sebarkan tuan-tuan. Baik. Saya nak mulakan pengajian. Baik. Waalaikumsalam. Puan Rahaini Yaakob. Baru first time follow saya. InsyaAllah. Tengok betul-betul. Follow betul-betul. Salin apa yang saya sebut. InsyaAllah tuan-tuan akan faham. Okey. Follow perlahan-lahan tuan-tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya akan slowkan saya punya background sound. Okey. Terima kasih yang menegur. Okey, saya nak mulakan pengajian tuan-tuan. Tuan-tuan tolong readykan dengan buku nota dan alat tulis. Apa saya sebut, tuan-tuan kena catat tuan-tuan. Sebarang persoalan, saya akan bincang dengan tuan-tuan dan tuan-tuan balas di ruang komen. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan boleh tulis rumi. Lagi senang, tuan-tuan copy paste jawapan kawan-kawan tuan-tuan saja. Yang penting tuan-tuan faham. Okey, saya nak mulakan pengajian. Tuan dengar tuan-tuan. Pada minggu lepas kita bincang. Perkataan di dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab ada 3 jenis. Okey tuan-tuan, ada 3 jenis. Yang pertama isim. Isim maknanya kata nama atau nouns. Yang kedua fi'il. Fi'il. Okey. Fi'il maknanya kata kerja atau verb. Yang ketiga haraf. Baik tuan-tuan, haraf. Haraf ataupun al-harfu. Haraf maknanya kata tugas. Cuma peringkat awal ni saya nak bagi tuan-tuan faham, haraf kita guna dulu istilah dalam bahasa Melayu kata sendi. Cuma hari ni tuan-tuan, saya nak fokus dengan tuan-tuan isim, kata nama ataupun nouns. Isim, kata nama ataupun nouns. Okey, tuan-tuan follow saya. Tuan-tuan. Isim, kata nama ataupun nouns. Macam mana tuan-tuan nak kenal isim, kata nama dalam bahasa Arab tanpa lihat makna bahasa Melayu? Okey, tuan-tuan follow saya. Isim maknanya kata nama, nouns. Okey, contoh nama orang Muhammad, Abu, Ali, Fatimah, Syarif, Syarifah. Nama tempat Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Selangor, Madinah, Mekah dan lain-lain lagi. Nama tumbuh-tumbuhan, nama haiwan, nama objek, nama benda. Itu isim. Okey tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, macam mana tuan-tuan nak kenal isim tanpa lihat makna bahasa Melayu? Tuan-tuan follow saya. Catat tuan-tuan apa yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Okey. Nanti dalam pengajian bahasa Arab Alwan, bila tuan-tuan jumpa isim, kata nama dalam Al-Quran, tuan-tuan kena cari 3 maklumat penting. 3 maklumat tuan-tuan.
Okey. Maklumat yang pertama, tuan-tuan kena cari tanda. Tanda yang menunjukkan perkataan itu isim. Maklumat yang kedua, tuan-tuan kena cari jantina. Okey, jantina, lelaki ke perempuan? Manakala maklumat yang ketiga, tuan-tuan kena cari bilangannya. 1 ke, 2 ke, banyak. Okey tuan-tuan, saya nak pergi satu persatu. Tuan-tuan follow saya. Okey, saya suka kalau student baru yang follow saya tuan-tuan. Cuba catat dan cuba faham. Okey, like dan share tuan-tuan. Terus like dan share video saya. Okey. Isim maknanya kata nama. Dalam pengajian bahasa Arab Al-Luan, bila tuan-tuan jumpa isim di dalam Al-Quran, kita cari 3 maklumat penting. Yang pertama tanda, yang kedua jantina, yang ketiga bilangan. Saya nak pergi satu persatu tuan-tuan. Saya nak pergi satu persatu. Maklumat yang pertama, tuan-tuan kena cari tanda. Tanda. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya tuan-tuan. Tanda. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah dah bantu kita untuk kenal perkataan yang kita jumpa dalam Al-Quran itu adalah isim ataupun kata nama tanpa lihat pada makna bahasa Melayu. Macam mana tuan-tuan? Allah letak beberapa tanda pada perkataan tersebut. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Tanda yang pertama isim, alif lam. Tuan-tuan catat, alif lam ataupun al di pangkal kalimat. Alif lam ataupun al di pangkal kalimat. Tuan-tuan hari-hari baca Al-Quran. Banyakkan keperkataan dalam Al-Quran, kat pangkalnya ada alif lam, al. Kalau kat pangkalnya ada alif lam, itu menunjukkan perkataan itu perkataan isim. Okey, saya nak bagi whiteboard yang kedua. Saya nak bagi tuan-tuan contoh. Alhamdu. Okey? Alhamdu. Alhamdu adalah kalimat isim sebab di pangkalnya ada penambahan alif lam al kat pangkal. Okey, itu tanda yang pertama isim tuan-tuan. Syarah yang pertama, tuan-tuan follow, dengar dahulu penjelasan saya. Nanti saya akan tanya tuan-tuan soalan. Tuan-tuan jawab ramai-ramai di ruang komen. Okey. Tanda yang pertama isim tuan-tuan, alif lam di pangkal. Al. Siapa yang follow saya kat rumah, sebut sama-sama. Al di pangkal. Okey. Tanda yang kedua isim. Macam mana nak kenal tanda yang kedua isim? Tanda yang kedua isim tuan-tuan, tanwin ataupun berbaris dua. An, in, un. An, in, un. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Kadang-kadang kat hujungnya an. Kadang-kadang kat hujungnya in. Kadang-kadang kat hujungnya un. Kalau di hujung perkataan itu berbaris dua, itu pun menunjukkan kalimat itu kalimat isim. Okey, saya bagi whiteboard yang kedua tuan-tuan. Contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh. Kitabun. Okey, siapa yang kat rumah follow saya sebut sama-sama. Kitabun, bun. Ustaz, kitabun kat hujungnya tanwin ataupun berbaris dua. Kalau di hujung ada tanwin atau berbaris dua, isim ke bukan isim? Itu pun menunjukkan tanda isim. Okey, setakat sekarang, tuan-tuan komen di ruang komen. Faham ke tak faham? Okey, komen tuan-tuan. Faham ke tak faham? Saya suka kalau ada student baru yang baru follow saya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab kat ruang komen setakat sekarang, faham ke tak faham? Okey, saya tunggu komen tuan-tuan dan perempuan, faham ke tak faham? Saya nak bagi step by step tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih Puan Rozia,
Puan Masnon, Puan Nur Eda. Okey. Seperti biasa kelas saya ni ramai muslimat yang follow tuan-tuan. Manalah pergi kawan-kawan kita yang muslim tuan-tuan. Muslimin. Ada seorang Kamaruzzaman. Terima kasih Tuan Kamaruzzaman. Faham. Alhamdulillah. Okey. Tanda yang ketiga isim, tadi tanda yang pertama alif lam di pangkal. Tanda yang kedua tuan-tuan, tanwin atau baris dua di hujung. Tuan-tuan catat dekat buku nota tuan-tuan. Tanda yang ketiga isim tuan-tuan, ta al marbutah ataupun Okey, kat rumah sebut sama-sama dengan saya. Ta al marbutah. Ta al marbutah ataupun Kat mana ustaz? Kat hujung perkataan. Okey, saya bagi tuan-tuan contoh. Okey, saya bagi tuan-tuan contoh dekat whiteboard yang kedua. Tuan-tuan fokus dekat whiteboard yang kedua. Contohnya haqibah. 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 Siapa kat rumah? Sebut sama-sama dengan saya. Haqibah. Okey. Haqibah. Kat ujung ada ustaz. Ada ta al-marbutah. Yang bentuk macam tapi ada dua titik kat atas. So kalau kalimat tu kat ujung ada ta marbutah, maka itu pun menunjukkan kalimat ini kalimat apa tuan-tuan? Isim, kata nama. Isim, kata nama. Tuan-tuan kena catat apa yang disebutkan pada tuan-tuan. Sat lagi saya nak tanya soalan, tuan-tuan kena jawab ramai-ramai di ruang komen. Okey. Tanda yang pertama isim tadi alif lam di pangkal al. Tanda yang kedua tanwin atau baris dua di hujung. Tanda yang ketiga ta al marbutah ataupun di hujung. Tanda empat isim berbaris bawah ataupun kasroh. Berbaris bawah ataupun kasroh. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Okey, tuan dengar Kalau kat ujung perkataan itu berbaris bawah ataupun kasroh, maka itu pun menunjukkan kalimat itu kalimat isim. Contoh. Dekat whiteboard yang kedua tuan-tuan Maliki. Okey. Maliki. Tuan-tuan catat kat rumah tuan-tuan catat apa yang disebutkan pada tuan-tuan. Maliki. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Maliki ki. Kat hujungnya baris bawah. Jadi, kalau kat hujungnya berbaris bawah, itu pun menunjukkan kalimat ini kalimat isim ataupun kata nama. Okey, saya nak ulang lagi sekali. Tuan-tuan fokus dengan saya sebab saya nak tanya soalan. Tuan-tuan akan jawab kat ruang komen. Cuma siapa yang jawab dengan betul tak ada hadiah tuan-tuan sebab saya percaya semua berjawab dengan betul. Jenuh saya nak sediakan hadiah pada semua orang tuan-tuan Okey, saya nak ulang lagi sekali, tuan-tuan fokus dengan saya. Tanda isim ada 4. Tuan-tuan boleh follow, sebut sama-sama dengan saya kat rumah. Tanda yang pertama alif lam di pangkal. Al kat pangkal. 1. Tanda yang kedua tanwin atau baris 2 di hujung. An, in, un di hujung perkataan. Tanda yang ketiga ta al marbutah ataupun di mana ustaz? Di hujung perkataan. Tanda yang keempat isim baris bawah ataupun kasroh. Di mana ustaz? Di hujung perkataan. Okey tuan-tuan, senang cerita. Alif lam saja di pangkal, yang lain semua di hujung perkataan. Okey, tuan-tuan komen di ruang komen. Tuan-tuan faham ke tidak? Sebelum saya bagi tuan-tuan soalan, tuan-tuan kena jawab bersama-sama saya di ruang komen. Tuan-tuan faham ke tidak? Jawab tuan-tuan. Komen di ruang komen. Faham ke tidak? Okey, terus like dan share. Like, share dan tonton video saya tuan-tuan. Saya nak video sampai pada semua orang. Okey, alhamdulillah. Ramai dah komen. Alhamdulillah, student PT3 dan SPM saya pun ada tuan-tuan. Alhamdulillah. Tolong.
Ini kaedah umum, boleh bantu tuan-tuan mana-mana peringkat pengajian bahasa Arab tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan faham, saya nak bagi tuan-tuan beberapa contoh perkataan. Sekejap lagi tuan-tuan komen di ruang komen video ini apa tanda isim dia. Okey, tuan-tuan ready tuan-tuan? Tuan-tuan ready? Okey, perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama. Al-alamina. Al-alamina. Tuan-tuan yang kat rumah sebut sama-sama dengan saya. Al-alamina. Mana tanda al-alamina tu isim? Jawab di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Al-alamina. Mana tanda al-alamina tu isim? Jawab tuan-tuan. Terima kasih. Tuan, hanya satu. Terima kasih. Yang baru follow, sekarang kita sedang bincang tajuk isim, kata nama. Okey, sekarang ni perkataannya al-alamina. Tuan-tuan jawab, mana tanda di isim? Jawab tuan-tuan. Terima kasih Puan Syida Jailani. Terima kasih Puan Abu Zahrin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dah faham tuan-tuan? So, mana-mana perkataan kalau di pangkal ada alif lam, tu isim. Saya tunggu lagi jawapan yang lain. Kita ada lebih kurang 70 lebih yang sedang follow saya punya FB Live. Baru jawab 5 orang tuan-tuan. Tuan-tuan copy, paste jawapan kawan tuan-tuan yang sebelum tu pun tak apa. Saya terima. Jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, contoh perkataan yang kedua. Siapa Adam? Al-alamina. Tuan-tuan fokus dekat whiteboard nombor 2. Okey, al-alamina selesai. Perkataan yang kedua. Sawaun. 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 Okey tuan-tuan. Perkataan sawaun. Mana tanda di isim? Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Sawaun. Mana tanda di isim? Okey, saya tunggu jawapan tuan-tuan. Kalimat yang kedua tuan-tuan. Sawaun un. Mana tanda di isim? Jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Ramai dia jawab tuan-tuan. Saya nak bagi pengajar fast track hari ni tuan-tuan. Saya nak bantu tuan-tuan kenal kalimat isim dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Alhamdulillah. Mana lagi kawan-kawan kita yang lain? Terus like dan share video saya tuan-tuan. Boleh tag kawan-kawan tuan-tuan. Tak ada masalah. Ini pengajian umum. Saya nak bantu tuan-tuan kenal isim dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Tanwin di hujung perkataan. Sawaun un. Okey tuan-tuan. Ini perkataan yang ketiga. Ini perkataan yang ketiga. Okey. Perkataan yang ketiga. Saburah. 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 Sebut sama saya kat rumah. Saburah. Okey tuan-tuan. Saburah mana tanda di isim? Okey, saburah mana tanda di isim? Jawab tuan-tuan di ruang komen. Saburah mana tanda di isim? Boleh puan hanya satu, boleh. InsyaAllah yang tu kita buat pada episod-episod berikutnya. Saya nak fokus dulu yang asas supaya pelajar baru boleh follow dulu, baru kita praktik menggunakan ayat Al-Quran. Cadangan yang bagus, puan hanya satu. Jawab tuan-tuan, mana tanda saburah, roh tu isim? Alhamdulillah, dah ramai dia menjawab. Bagus 10 orang jawab tuan-tuan. Alhamdulillah. Pandai tuan-tuan. Okey. Perkataan yang keempat. Yang terakhir. Okey, tuan-tuan follow saya. Perkataan yang keempat. Yang terakhir. Rabbi. Rabbi. Okey. Rabbi. Okey, tuan-tuan kat rumah sebut dengan saya tau. Rabbi. Tuan-tuan, mana tanda Rabbi? B tu isim. Okey, mana tanda
Rabbi, bi itu isim. Jawab tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Tuan-tuan tulis Rumi pun tak apa tuan-tuan. Tak ada masalah. Rabbi, bi. Mana tanda dia isim? Jawab tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Alhamdulillah. Yang jawab ni sudah lama saya ke sudah baru ni tuan-tuan? Kalau sudah lama tak ci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Puan Azlina. Terima kasih Puan Azlina. Silakan Puan Azlina. Puan Azlina live dengan saya dari Madinah tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih follow saya jauh-jauh tuan-tuan. Doakan kami di sini Puan Madinah, Puan Azlina. Alhamdulillah. Ni nampak gaya ramai yang komen ni sudut-sudut lama saya ni tuan-tuan. Tolong like dan share. Saya perlukan ramai lagi sudut baru yang boleh follow saya tuan-tuan. Siapa yang nak daftar boleh tekan link website di atas tu tuan-tuan. Ada link website. Sekali lagi admin saya masukkan link website untuk pendaftaran di ruang komen. Okey. Jadi kalimat Rabbi bi itu isim, di hujungnya berbaris bawah. Pandai tuan-tuan. Okey, pandai tuan-tuan. Okey. Siapa yang sudah baru yang baru follow saya, tolong komen sikit baru. Syekh Azmai sudah baru. Alhamdulillah, terima kasih Syekh Azmai sudi singgah-singgah ke teratak live saya ni. Oh, Puan Norijah, sudah lama belum tentu terror. Sudah lama saya semua terror-terror tuan-tuan. Alhamdulillah. Follow perlahan. Allahu Akbar. Okey, sekarang tuan-tuan saya nak ulang balik. Okey, tuan-tuan saya ulang balik. Tanda isim ada 4. Yang pertama alif lam di pangkal. Yang kedua tanwin atau baris 2 di hujung. Yang ketiga ta al-marbutah ataupun di hujung. Yang keempat berbaris bawah atau kasrah di hujung. Okey, selesai dah tanda isim. Tanda selesai tuan-tuan nak? Okey, kita pergi maklumat yang kedua tuan-tuan, kena cari satu lagi jantina. Jantina. Okey, jantina. Bila tuan-tuan dah identify tanda isim tersebut, apa tandanya? Maklumat kedua tuan-tuan kena cari dengan saya satu lagi, jantina. Okey, tuan-tuan dengar jantina. Tulis dekat buku nota tuan-tuan, Okey, tuan-tuan follow saya. Jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Ada 2 jenis tuan-tuan, 2 jenis. Yang pertama, dia panggil muzakkar. Muzakkar tu maknanya lelaki ataupun maskulin. Okey, muzakkar maknanya lelaki ataupun maskulin. Jantina yang kedua tuan-tuan, muannas. Dia tha kat ujung tuan, muannas. Tuan boleh sebut kat rumah dah, muannas. Muannas tu tuan-tuan, perempuan ataupun feminim. Okey. Saya ulang lagi sekali. Jantina dalam bahasa Arab ada 2 jenis. Yang pertama muzakkar, catat kat buku nota tuan-tuan. Muzakkar tu lelaki. Yang kedua muannas. Muannas tu perempuan. Muannas, jantinanya perempuan. Okey, ustaz, macam mana kami nak bezakan jantina lelaki dan perempuan dalam bahasa Arab? Paling mudah di dunia. Tuan-tuan dengar cakap saya, follow betul-betul. Tengok di hujung perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Kalau kat hujung dia ada ta al-marbutah. Okey. Kalau kat hujung perkataan itu ada ta al-marbutah ataupun yang bentuk macam ha tapi ada 2 titik kat atas. Maka tuan-tuan, jantinanya automatik muannas, perempuan. Okey, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Kalau perkataan itu di hujungnya ada ta al-marbutah ataupun maka jantinanya automatik perempuan. Saya bagi tuan-tuan contoh. Tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan contoh di whiteboard nombor 2. Okey. Contoh perkataan malikah.
Malikah. Malikah. Tuan-tuan di rumah follow sebutan saya. Malikah. Baik tuan-tuan. Malikah kat hujung ada ataupun ta al-marbutah. Maka jantinanya automatik muannas perempuan. Muannas perempuan. Contoh yang lain. Okey. An-nafizah. Okey. An-nafizah. Tuan-tuan kat rumah sebut dengan saya. An-nafizah. Baik tuan-tuan. An-nafizah kat ujung ada Maka jantina ejaannya pun berbentuk perempuan atau muannas atau feminin. Seorang lagi sekali tuan-tuan. Kalau jantina perempuan muannas di hujung mesti ada ta marbutah ataupun Tuan-tuan perhati dalam Quran. Kalau dalam ayat tu ada ta al-marbutah di hujung atau kat ujung, automatik ayat tu cerita tentang perempuan. Okey, sekarang jantina muzakkar, lelaki, macam mana pula ustaz? Kita dengar betul, follow saya betul, catat buku nota tuan-tuan. Terutama student baru yang baru follow saya tuan-tuan, yang baru bersumuka dengan saya, catat dekat buku nota tuan-tuan. Kalau jantina muzakkar lelaki, di hujung perkataan tak ada ta marbutah ni tuan-tuan, tak ada Kalau jantina lelaki, kat hujung tak ada ta marbutah, tak ada kat hujung tuan-tuan. Contoh, kita pergi whiteboard nombor 2. Okey, tuan-tuan fokus dekat whiteboard nombor 2. Fokus tuan-tuan, fokus. Contoh, perkataannya talib. 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 Kat hujung tak ada ta al-marbutah. Tak ada di hujung. Maka jantinanya automatik lelaki ataupun muzakkar. Okey. Contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Muslim. Muslim. Muslim tuan-tuan, kat hujung tak ada ta marbutah ataupun maka jantinanya automatik lelaki, muzakkar. Tuan-tuan jawab kat ruang komen, tuan-tuan faham ke tidak untuk jantina? Jawab kat ruang komen. Faham ke tidak? Kalau faham, tolong jawab faham. Siapa yang tak faham, copy jawapan kawan tuan-tuan, letak paste dekat ruang komen. Faham ke tak faham untuk jantina? Tuan-tuan jawab dulu. Jawab tuan-tuan. Kalau student baru, saya sangat suka kalau tuan-tuan baru faham. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Faham ke tidak? Jelas ke tidak? Kalau student baru, saya sangat mengalu-alukan. Faham ke tidak tuan-tuan? Okey. Terus like dan share tuan-tuan. Tolong like dan share. Okey, admin sudah letak link pendaftaran di website. Yang berminat untuk mendaftar kelas fizikal kami, boleh cepat-cepat daftar di link website lepas daripada pengajian online kita tuan-tuan. InsyaAllah selepas PKP kita sambung kelas fizikal kita tuan-tuan. Okey, kalau faham saya nak ulang lagi sekali. Tuan-tuan fokus dengan saya nak ulang lagi sekali tentang jantina. Tuan-tuan catat, tuan-tuan rekod, tuan-tuan tulis di buku nota tuan-tuan. Okey? Jantina ada dua jenis. Satu muzakkar, lelaki. Kalau muzakkar kat hujung tak ada ta marbutah tau. Tak ada kat hujung. Jantina yang kedua muannas perempuan. Kalau muannas perempuan di hujung ada ta al-marbutah ataupun Okey, senang cerita, senang cerita. Tuan-tuan ingat nama orang Melayu. So kalau Syarif itu lelaki. Kalau perempuan tambah kat hujung. Syarifah. Kalau Latif, itu laki. Kalau perempuan, Latifah. Dia mudah tuan-tuan. Kalau contoh, nama dia Karim. Karim lelaki. Kalau perempuan, Karimah. Tambah kat ujung. Mana-mana perkataan yang kat ujung ada ataupun ta marbutah, maka jantinanya perempuan, muannas. Hari ni, saya nak fokus. Lepas pengajian saat lagi,
Tuan-tuan boleh kenal kalimat isim dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Tuan-tuan tahu jantinanya, tuan-tuan. Okey, sekarang ni saya nak tulis perkataan di whiteboard yang kedua. Tuan-tuan fokus dekat whiteboard yang kedua. Tuan-tuan teka ramai-ramai di ruang komen. Jantina perkataan tersebut lelaki ke perempuan? Tulis Rumi pun tak apa. Muzakkar ke muannas? Siapa nak tulis muzakkar, tulis muzakkar. Siapa nak tulis lelaki, tulis lelaki. Siapa nak tak L saja pun boleh. Okey, saya nak bagi beberapa contoh perkataan di whiteboard yang kedua. Tuan-tuan jawab ramai-ramai di ruang komen, jantinanya lelaki ke perempuan. Okey, perkataan yang pertama. Okey, perkataan yang pertama. Sekejap tuan-tuan ha. Muhadirah. Maaflah tuan-tuan kalau tulisan saya tak cantik tuan-tuan. Muhadirah. Kat rumah sebut dulu. Muhadirah. Muhadirah. So muhadirah ini jantinanya muzakkar atau muannas? Jawab di ruang komen. Muhadirah. Nak letak P pun boleh. Muannas pun boleh, nak tulis perempuan pun boleh, feminim pun boleh, mana-mana pun tak apa. Muhadirah, lelaki ke perempuan? Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan, muhadirah lelaki ke perempuan? Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Oh, ada jawab women. Boleh, no problem. Tuan-tuan jawab, yang penting tuan faham. Saya nak fokus dengan tuan-tuan. Kalau perkataan muhadirah ada dalam ayat Al-Quran, so ayat tu cerita tentang perempuan. So, tuan faham ayat Al-Quran. Maklumat awal ayat Al-Quran dah dapat. Jawab tuan-tuan, muhadirah, lelaki ke perempuan? Alhamdulillah, terima kasih. Ramai dah menjawab. Okey, perkataan yang kedua tuan-tuan. Perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang kedua. Okey, kita tengok perkataan yang kedua. Muhandis. Muhandis. Okey, tuan-tuan yang kat rumah sebut sama-sama. Muhandis. Muhandis. Jantinanya lelaki ke perempuan? Jawab tuan-tuan. Muhandis. Jantinanya lelaki ke perempuan? Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Bagi betul-betul faham tuan-tuan. Muhandis. Laki ke perempuan? Tengok muhandis kat ujung tak ada Tak ada kat ujung. Lelaki ke perempuan? Muzakkar ke lelaki? Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Siapa yang jawab? InsyaAllah tuan-tuan akan faham. Ada jawab men. Alhamdulillah. Terima. Saya tak risau. Terima. Lelaki, lelaki. Alhamdulillah. Oh, jiran saya pun ada. Tuan Nazri Abdullah. Terima kasih. Cikgu Yi kita. Follow di belakang Kelantan, Cikgu Yi. Okey. Jawab tuan-tuan, muhandis. Jadi tuan-tuan, contoh. Kalau kalimat muhandis ada dalam ayat Al-Quran, so ayat tu cerita lelaki ke perempuan? Dia cerita lelaki. Inilah fokus saya hari ni. Tuan-tuan dapat 20% maklumat awal ayat Al-Quran cerita tentang apa? Di sudut penafsiran dan penceritaan ayat. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak bagi perkataan muzakkar, lelaki. Okey. Saya nak bagi perkataan muzakkar, lelaki. Tuan-tuan jawab kat ruang komen, sebutan perempuan dia macam mana? Okey, kita fokus dekat whiteboard nombor 2. Saya bagi perkataan lelaki, tuan-tuan buat dekat ruang komen tuan-tuan. Jawab kat ruang komen perkataan jantina perempuan dia. Tuan-tuan buat yang perempuan. Okey. Perkataan yang pertama. Okey, mudah-mudah tuan-tuan, mudah-mudah. Soleh. Soleh ni lelaki sebab kat hujung tak ada Soleh lelaki sebab kat hujung tak ada Okey? Kalau perempuan, tuan-tuan tambah kat hujung, apa sebutannya? Jawab di ruang komen. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan.
Ya, Cikgu Yi pun jawab. Cikgu Yi ni sudah baru saya, tuan-tuan. Jawab, tuan-tuan. Solihah. Pandai, tuan-tuan. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan. Sekarang ni, perkataan yang kedua. Pandai, tuan-tuan. Okey, perkataan yang kedua, tuan-tuan. Mukmin. Kalau mukmin tu lelaki, tuan-tuan buat perempuan dia. Tambah kat ujung. Mukmin, tambah kat ujung. Apa sebutan dia, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, jawab, tuan-tuan. Jawab, tuan-tuan. Mukminah. Alhamdulillah. Okey, terus like dan share, tuan-tuan. Terus like dan share. Okey, so kalau mukmin, perempuannya mukminah. Betul dah, Cikgu Yi. Jangan harap-harap memang betul dah, Cikgu Yi. Mukminah. Tambah kat ujung. Okey, jawab, tuan-tuan. Terus like dan share. Okey, terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu, tuan-tuan, saya tak nak bagi hadiah. Kalau saya bagi hadiah, tuan-tuan jawab semua betul. Jenuh saya nak bagi hadiah pada semua orang, tuan-tuan. Okey, yang penting tuan-tuan boleh follow saya. Tuan-tuan boleh follow saya. Okey, perkataan yang ketiga, yang terakhir. Saya nak bagi perkataan susah sikit dekat tuan-tuan dan perempuan. Sebab tuan-tuan dah tera. Okey, dengar Perkataan yang ketiga, saya nak bagi dekat tuan-tuan dan perempuan. Perkataannya mu'allimah. Mu'allimah. Mu'allimah ni perempuan sebab kat ujung ada Mu'allimah tu perempuan sebab kat ujung ada tuan-tuan. Kalau nak buat lelaki, apa sebutan dia? Jawab, tuan-tuan, di ruang komen. Ramai nak hadiah, tuan-tuan. Mu'allimah, ini perempuan. Tuan-tuan buat lelaki. Okey, ada yang dah jawab. Cepat, tuan-tuan, cepat, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ada yang tulis guna jawi pun dah ada. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan. So kalau kalimat mu'allimah perempuan, lelakinya Okey, mu'allim. So kalau kalimat mu'allim ada dalam ayat Quran, ayat tu cerita tentang lelaki. Okey. Terus jawab, tuan-tuan. Terus jawab, tuan-tuan. Okey, sekarang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan jawab kat ruang komen. Saya nak tanya tuan-tuan soalan. Untuk jantina, tuan-tuan dah faham ke belum? Kalau faham, jawab faham, tuan-tuan. Untuk jantina dahulu. Tuan-tuan dah faham ke belum? Okey, jawab, tuan-tuan. Faham ke tidak? Untuk jantina, tuan-tuan faham ke belum? Sebelum saya masuk kepada bilangan. Okey. Kalau boleh ada student baru, tolong komen. Faham ke tidak? Terus tolong like dan share, tuan-tuan. Like dan share. Saya mahu sebarkan seluas-luasnya video saya, tuan-tuan. Sebab saya cadang nak buat satu pengajian berkala. So first video ni saya nak bincang tuan-tuan isim dahulu. Nanti next week kita bincang fi'il, kata kerja pula. Kemudian baru kita masuk ayat Quran, tuan-tuan. Okey, tengok jantina. Tuan-tuan faham jantina? Okey. Okey, tuan-tuan. Tarik nafas panjang-panjang. Relax. Sebab saya nak bincang bilangan. Sebab dekat bilangan ni dia agak complicated sikit saja. Tapi tuan-tuan perlu salin, perlu catat dekat buku nota tuan-tuan tentang bilangan. Saya nak bincang bilangan, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok betul-betul, follow betul-betul, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Okey, tuan dengar. Macam mana tuan-tuan nak tahu bilangan 1, 2, banyak dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu? Okey, yang tu dulu. Macam mana tuan-tuan nak tahu bilangan 1, bilangan 2, bilangan banyak dalam bahasa Arab tanpa lihat pada makna bahasa Melayu? Okey, tuan-tuan fokus dengan saya, catat dulu apa yang saya sebut pada tuan-tuan. Okey. Saya pergi whiteboard yang pertama, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan tak nampak tulisan, saya akan sebut, tuan-tuan catat. Tadi bila isim kata nama, tuan-tuan kena tahu 3 maklumat. Okey, yang pertama tanda dah selesai. Tuan-tuan kena tahu jantina dia, tuan-tuan. Lelaki atau perempuan pun dah selesai. Okey, sekarang ni tuan-tuan kena tahu bilangan. Okey, bilangan, tuan-tuan. Bilangan.
Tuan-tuan catat dekat buku nota tuan-tuan. Sama ada bilangan perkataan isim itu satu atau dua atau banyak. Satu atau dua atau banyak. Saya nak bagi tuan-tuan pengajar fast track tanpa lihat makna bahasa Melayu, insya-Allah tuan-tuan boleh tahu bilangan satu, dua atau banyak dalam Al-Quran. Okey? Cuma kemungkinan apa saya nak kongsikan pada tuan-tuan ni benda ringkas dulu. Benda ringkas. So ada perkara-perkara lain yang perlu saya bincang dengan tuan-tuan sebagai tambahan di kelas fizikal nanti tuan-tuan. Ni perkara ringkas dulu. Okey, tuan-tuan fokus dekat bilangan. Tuan catat dulu kat buku nota tuan-tuan. Bilangan dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada 3 tuan-tuan, tiga. Okey. Tuan-tuan jangan risau sangat. Relax-relax saja. Letak air kat sebelah, minum air dulu, follow saya betul-betul. Okey, bilangan yang pertama dia panggil mufrad. Mufrad. Tuan-tuan yang kat rumah sebut sama-sama saya. Mufrad. Mufrad tu makna bilangan satu. Okey. Okey, mufrad tu bilangan satu. Sahabat saya, Ustaz Muhammad Salman. Waalaikumsalam. Comel Tuan Syekh sekarang. Terima kasih. Lama tak jumpa. Mufrad maknanya bilangan satu. Okey. Bilangan yang kedua, tuan-tuan catat kat buku nota tuan-tuan. Musanna. Okey, tersebut sama-sama tau. Musanna. Musanna maknanya bilangan dua. Bilangan dua. Bilangan dua. Dua. Musanna. Bilangan dua. Okey. Bilangan dua tuan-tuan. Okey, terus like dan share tuan-tuan. Bilangan yang ketiga, dia panggil jamak. Bilangan yang ketiga, dia panggil jamak. Jamak tuan-tuan, jamak. Jamak ni maknanya bilangan banyak ataupun plural. Okey. Jamak tu maknanya bilangan banyak ataupun plural. Okey, saya nak pergi satu persatu tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan fokus dulu dekat bilangan mufrad, singular. Bilangan mufrad singular atau satu. Okey, Ustaz, macam mana kami nak tahu bilangan satu atau mufrad dalam bahasa Arab? Senang sahaja tuan-tuan, tengok dekat hujung perkataan. Di hujung perkataan itu tak ada apa-apa penambahan. Tuan-tuan buat dash. Di hujung perkataan, kalau mufrad singular, tak ada apa-apa penambahan. Dia tak ada apa-apa penambahan. Maksudnya gini, tuan-tuan follow saya tuan-tuan, follow. Maksudnya gini, sebutan original. Sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik menunjukkan bilangan satu. Okay, saya ulang statement saya. Sebutan original sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik menunjukkan bilangan satu. Okey, saya bagi tuan-tuan contoh di whiteboard nombor 2. Tuan-tuan follow saya. Contoh-contoh ni tuan-tuan boleh salin di buku nota tuan-tuan. Contoh, buku dalam bahasa Arab kitab. Okey, buku dalam bahasa Arab kitab. Okey, yang follow saya di rumah sebut sama-sama. Kitab. Tuan-tuan, kitab tu automatik satu buku. Okey, satu buku. Kitab automatik satu buku. Okey, dapat pintu. Pintu dalam bahasa Arab kita sebut al-bab. 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 Al-bab ni maknanya pintu. So al-bab automatik satu pintu. Okey, automatik satu pintu. Sebutan asal sesuatu perkataan dalam bahasa Arab automatik menunjukkan bilangan satu. Sebutan original perkataan dalam bahasa Arab automatik bilangannya satu. Okey, kalau tuan-tuan dah faham mufrad singular, tolong komen dekat ruang komen bawah ni faham. Tuan-tuan faham ke tidak untuk mufrad singular?
Tuan-tuan komen. Di ruang komen, tuan-tuan faham ke tak? Untuk bilangan 1 mufrad. Okey, tuan-tuan komen. Untuk bilangan 1 mufrad, faham ke tak? Bilangan 1, sebutan original dalam bahasa Arab, automatik bilangan 1. Okey, contoh. Masjid dalam bahasa Arab, masjid. So, masjid automatik 1 masjid. Okey, tuan-tuan komen. Kita ada lebih kurang 100 orang yang live bersama dengan saya, tuan-tuan, yang follow saya. Untuk cuba komen. Faham ke tak untuk bilangan 1? Okey, bilangan 1 kat hujung tak ada apa-apa penambahan, tuan-tuan. Buat dash ataupun sebutan asal. Okey, kalau faham, kita pergi bilangan yang kedua, musanna. Musanna. Ramai-ramai yang kat rumah sebut sama-sama saya. Follow. Musanna. Dia sa, tuan-tuan. Musanna. Musanna. Okey, tuan-tuan dengar. Saya nak pergi musanna ni. Fokus dengan saya. Bagaimana tuan-tuan nak tahu bilangan musanna 2 tanpa lihat makna bahasa Melayu? Okey, itu fokus saya. Okey, tuan dengar. Kalau bilangan musanna 2, di hujung perkataan, tengok kat hujung perkataan, tuan-tuan. Kat hujung perkataan itu ada penambahan aini. Aini. Sebutan dia aini. A-I-N-I. Aini. Tapi, tuan-tuan, ejaannya yanun. Yanun. Aini. Aini. Kalau kat hujung perkataan itu ada sebutan aini, A-I-N-I, ejaannya yanun, maka itu automatik bilangan 2. Okey, saya ulang, tuan-tuan. Catat di buku nota, tuan-tuan. Kalau di hujung perkataan itu ada penambahan aini, A-I-N-I, ejaan dia yanun, maka dia automatik bilangan 2. Okey, automatik bilangan 2. Okey, kita pergi whiteboard nombor 2. Saya nak bagi contoh. Okey, tuan-tuan tengok contoh saya. Kalau kitab maknanya satu buku. Kalau kitab satu buku, tuan-tuan. Okey. Kalau 2 buku, orang Arab tak sebut kitab-kitab. Dia buat macam mana, tuan-tuan? Dia tambah sebutan aini kat ujung. A-I-N-I. Ataupun yanun. Tapi sebutan dia aini, tuan-tuan. Dia akan jadi kitabaini. Kitabaini. Yang kat rumah follow saya sebut sama-sama. Kitabaini. Kitabaini. Okey, clear? Okey, yang kedua. Contoh yang kedua. Kalau masjid, okey, masjid. Okey, ni masjid. Masjid ni maknanya satu masjid. Satu masjid. Mufrad, singular. Tapi tuan-tuan, kalau 2 masjid, tambah saja sebutan aini kat ujung. Aini. Ataupun yanun, sebutannya akan jadi masjidaini. Masjidaini. Okey, ramai-ramai kat rumah sebut dengan saya. Masjidaini. Masjidaini. Tambah aini kat ujung. Okey. Sebelum saya tanya soalan, untuk bilangan 2, musanna, tuan-tuan faham ke tidak? So, kalau faham, komen dekat ruang komen itu faham. Okey, jawab, tuan-tuan. Untuk bilangan 2, tambah aini kat ujung. Aini, aini. Faham ke tak faham? Jawab, tuan-tuan, faham ke tidak? Saya tunggu student baru. Yang jawab semua student lama saya, tuan-tuan. Student lama tak aci.
Faham ke tidak? Okey, terus like dan komen. Like, share, tonton dan komen tuan-tuan. Follow saya. Follow saya. Lagi di hujung pengajian, saya akan buat soalan, tuan-tuan akan jawab ramai-ramai. Nak tengok tuan-tuan faham ke, buat faham. Okay, jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan faham, saya nak tulis bilangan 1. Perkataan tu bilangan 1. Tugas tuan-tuan, jawab dekat ruang komen bilangan 2 je. Tambah saja I ni kat ujung. Okey, saya buat tuan-tuan. Fokus dekat whiteboard nombor 2. Okey. Contoh. Perkataannya muslim. Muslim. So kalau muslim tu seorang lelaki Islam, seorang-seorang. Kalau 2 orang, tuan-tuan tambah I ni kat ujung. Jawab kat ruang komen macam mana sebutannya. Musli tambah I ni. Jawab tuan-tuan. Copy jawapan kawan tuan-tuan, paste mula pun tak apa. Yang penting tuan-tuan faham. Musli. Jawab tuan-tuan. Musli maini. Pandai tuan-tuan. Jawab lagi. Okey, so kalau kalimat muslimaini ada dalam ayat Quran, ayat tu cerita 2 orang. Okey, ayat tu cerita tentang 2 orang tuan-tuan. Ayat tu cerita tentang 2 orang. Okey. Satu lagi contoh perkataan. Saya nak bagi yang payah sikit dekat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ni tuan-tuan dah terror ni tuan-tuan. Muhandisu. Muhandisu ni seorang. Muhandisu. Tuan-tuan buat 2 orang. Tambah I ni kat ujung. Apa sebutan dia? Bagus tuan-tuan. Follow tuan-tuan. Tolong follow saya tuan-tuan. Jawab di ruang komen. Okey, alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, jawab. Alhamdulillah, muhandisai ni 2 orang. Tuan-tuan, kalau kalimat muhandisai ni ada dalam ayat Al-Quran, so ayat tu cerita seorang ke 2 orang? Tuan-tuan tahulah ayat cerita 2 orang. Walaupun tuan-tuan tak tahu makna dalam bahasa Melayu. Muhandisai ni tu maknanya apa Ustaz? Walaupun tuan-tuan tak tahu makna, melalui kaedah bahasa Arab, tuan-tuan tahu ayat tu cerita 2 orang. Okey, last. Satu lagi. Saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan. Okey, last tuan-tuan. Last. Musafir. Okey. Musafir. Okey, musafir seorang. Tuan-tuan buat bilangan 2. Tambah I ni kat ujung. Terima kasih Tuan Syekh Azmai. Oh, Puan Faridah tak sempat jawab sebab tengah potong saya. Tak apa Puan. Tengok dulu, boleh save video saya, nanti tengok kemudian. Alhamdulillah. Sekarang perkataan musafir, tolong buat 2 orang. Tambah I ni kat ujung. Pandai tuan-tuan. Tuan-tuan nak sebut musafiraini ke, musafiroini ke, musafiraini ke, ikut suka tuan-tuan. Yang penting kat ujung ada aini. Tapi sebutannya tepatnya musafiroini. Bukan musafiraini. So kalau musafiraini, itu orang Arab versi Malaysia cakap Arab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Yang berminat untuk kelas fizikal kami, boleh daftar di website. Link website ada di ruang komen tu tuan-tuan. InsyaAllah selepas tempoh PKP, kita war-warkan kelas-kelas baru yang akan berlangsung tuan-tuan. Okey, musafiroini. Okey, alhamdulillah. Okey, saya padam tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan.
Soalan yang kedua, round yang kedua, saya nak tulis perkataan dekat whiteboard. Tuan-tuan teka, bilangannya 1 ke 2? Okey, 1 atau 2? Saya nak tulis perkataan dekat whiteboard. Tuan-tuan teka ramai-ramai, bilangannya 1 ke 2? Okey, perkataan yang pertama. Dengar Tengok dekat hujung perkataan tuan-tuan dekat hujung perkataan. Contoh. Mudarrisaini. 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 Ada ai ni, 1 ke 2 tuan-tuan? Mudarrisaini 1 ke 2? Jawab tuan-tuan. Okey, jawab tuan-tuan. Mudarrisaini 1 ke 2? Alhamdulillah, follow saya tuan-tuan, terus like dan share. Saya bersungguh-sungguh nak bantu tuan-tuan memahami ayat Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu tuan-tuan dengan menggunakan kaedah bahasa Arab. Cuma boleh bantu tuan-tuan 20% sahaja. Kalau full Al-Quran mustahil tuan-tuan 20% sahaja. Okey, mudarrisaini bilangannya berapa tuan-tuan? Ada aini kat ujung tuan-tuan, ada aini. Okey, terima kasih. Ramai yang jawab. Terima kasih tuan-tuan. Okey, sekarang ni tuan-tuan memang hebat tuan-tuan. Perkataan yang kedua. Okey, perkataan yang kedua. Okey, tuan-tuan follow saya. Perkataan yang kedua. Contoh tuan-tuan, perkataannya alim. Okey tuan-tuan, alim. Alim. Seorang atau 2 orang? Jawab di ruang komen. Alim. Seorang ke 2 orang? Alim. Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Okey, ni rahsia besar dalam ilmu bahasa Arab tuan-tuan. Ni rahsia paling besar dalam ilmu bahasa Arab. Bagaimana nak tahu bilangan 1, 2 dan banyak tanpa lihat makna bahasa Melayu. So, alim. Jawab tuan-tuan. Siapa yang komen cepat faham tuan-tuan. Alhamdulillah. Alim, alim. 1 ke 2? Alhamdulillah. Okey, saya tunggu lagi komen-komen yang lain. Terus like dan share. Terus like dan share. Okey, alhamdulillah. Okey. So, tuan-tuan faham untuk bilangan 1 dan 2? Tuan-tuan faham ya bilangan 1 dan 2. Okey, tuan-tuan take 2 minit. Okey, minum air dulu. Rehat-rehat dulu. Okey, minum air sikit dulu, bagi ada tenaga balik tuan-tuan. Saya nak masuk kepada bilangan jamak, bilangan plural. Sebab bilangan jamak plural ni dia complicated sikit saja, tak banyak tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan catat dekat buku nota tuan-tuan. Tuan-tuan follow saya. Kalau tuan rajin, ambil contoh-contoh yang saya berikan pada tuan-tuan. Okey, tuan-tuan fokus dengan saya. Kita kembali kepada whiteboard nombor 1. Okey, saya pergi pada whiteboard nombor 1. Tuan-tuan follow saya. Okey, saya nak bincang bilangan jamak. Jamak ni maknanya banyak. Jamak maknanya banyak. Okey, tuan-tuan dengar Macam manalah ustaz kami nak tahu bilangan jamak atau banyak dalam Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Okey, fokus dengan saya. Senang sahaja tuan-tuan. Tengok dekat hujung perkataan. Hujung perkataan. Dia ada beberapa penambahan yang menunjukkan bilangan perkataan itu jamak atau plural. Okey, tuan-tuan catat dekat buku nota tuan-tuan. Penambahan yang pertama, una. Una, waw nun. Una. Okey, saya pergi kat whiteboard yang pertama tuan-tuan whiteboard yang kedua. Bagi tuan-tuan nampak. Okey, ni jamak tuan-tuan jamak. Jamak ataupun plural. Bilangan banyak dalam bahasa Arab. Tengok dekat hujung perkataan. Penambahan yang pertama kat ujung ada una, waw nun. Una. Sebutan dia una, ejaan dia waw nun. Okey, catat tuan-tuan, catat kat buku nota tuan-tuan dulu. So kalau kat ujung ada una, waw nun, maka tu bilangan jamak.
Una, dia ada waw. Sebutan dia una, U-N-A, ejaan dia waw nun. So kalau kat ujung perkataan tu ada una, maka bilangannya ramai. Okey. Catat tuan-tuan. Catat kat buku nota tuan-tuan. Okey, contoh. Kalau Muslim ni seorang. Muslim seorang. Kalau ramai, tambah saja una kat ujung. Una. Tuan-tuan nak buat ramai orang Islam. Tambah una kat ujung. Atau waw nun. Dia jadi muslimuna. Muslimuna. Tuan-tuan yang kat rumah, follow saya. Muslimuna. Kalau kat ujung ada una, ramai tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan komen. Jawab kat ruang komen. Faham ke tidak untuk bilangan jamak plural? Tuan-tuan jawab kat ruang komen, faham ke tidak? Sebelum saya bagi soalan ni kat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan jawab kat ruang komen. Kalau bilangan jamak plural, penambahan pertamanya kat ujung ada una. Faham ke tidak tuan-tuan? Jawab tuan-tuan kat ruang komen. Saya nak bantu tuan-tuan ni faham Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Tapi 20% saja tuan-tuan. Bukan full Al-Quran. 20% saja. Okey, so kalau ramai tambah una. Una. Waw nun kat ujung. Dia jadi muslimuna. Okey. Komen tuan-tuan, komen. Faham ke tidak? Betul, Puan Azrina. Penambahan di ujung, una. Okey, so kalau faham, saya nak beri contoh yang kedua. Tuan-tuan fokus dengan saya. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua tuan-tuan. Sekali tuan-tuan kena buat dengan saya. Kalau tolib. Okey, tolib tuan-tuan, tolib. Tolib ni seorang pelajar. Kalau tolib, seorang pelajar. Tolib seorang pelajar. Kalau nak buat ramai pelajar, mudah tuan-tuan. Tambah una atau waw nun di hujung. Dia jadi tolibuna. Tolibuna. Kat rumah ramai-ramai boleh sebut dengan saya. Tolibuna. So kalau tolibuna, di hujung ada una, tu ramai. Ramai pelajar-pelajar lelaki. Okey. Okey, kalau tuan-tuan faham, saya nak buat perkataan singular. Saya nak tulis kat whiteboard ni perkataan singular. Satu. Tuan-tuan ramai-ramai jawab kat ruang komen bilangan pluralnya. Bilangan banyaknya. Tambah una. Una kat ujung. Waw nun, una kat ujung. Okey? Tuan ready tuan-tuan? Ready? Okey, siapa padam? Kalau muallim, okey, tuan-tuan sebut sama-sama dengan saya kat rumah, muallim. Kalau muallim, seorang guru lelaki. Tuan-tuan nak buat ramai, tambah una kat ujung. Okey, apa sebutannya? Jawab dekat ruang komen. Kalau muallim, seorang guru lelaki. Kalau ramai guru lelaki, tambah una kat ujung. Apa sebutan dia? Jawab dekat ruang komen. Mualli. Jawab tuan-tuan. Tuan-tuan copy jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Okey, muallimuna. Lagi tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Okey. Okey, ramai jawab. Kita ada 100 lebih yang follow saya live ni tuan-tuan. Yang jawab baru separuh tak sampai tuan-tuan. Tolong jawab. Saya nak pastikan tuan-tuan betul-betul faham. Dapat sesuatu selepas video live saya tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang tuan-tuan, kalau bilangan perkataan muallim selesai. Satu lagi perkataan. Baru saya pindah kepada perbahasan yang lain.
Tuan-tuan kena faham nah? Okey. Perkataan berikutnya. Khashi'u. 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 Kalau khashi'u seorang yang khusyuk. Kalau ramai orang-orang khusyuk, tambah una kat ujung, apa sebutannya? Jawab di ruang komen tuan-tuan. Ustaz bagi perkataan pun payah kami nak jerumi dia ustaz. Tak apa tuan-tuan, copy and paste di ruang komen. Khashi'u seorang. Kalau ramai tambah una. Jawab tuan-tuan, tambah una kat ujung. Khashi. Alhamdulillah, dah ada yang jawab. Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana lagi kawan-kawan kita yang lain? Terus like dan share tuan-tuan. Tolong like dan share, sebarkan pada semua orang. Baik, jawab tuan-tuan. Okey, saya tunggu lagi kali lain jawab. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Al-Hakim. Menulis dari Jawi. Ya, Ummu Al-Hakim tulis tu ejaan Jawi tuan-tuan. Khashi'una dalam bahasa Arab. Font bahasa Arab. Okey. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Sekarang ni saya nak bagi penambahan yang kedua jamak lah. Penambahan yang kedua. Okey, saya padam. Tadi penambahan yang pertama, kalau perkataan tu bilangannya banyak, yang pertama una kat ujung, waw nun. Okey, saya padam jap. Penambahan yang kedua yang menunjukkan perkataan itu bilangannya banyak juga, ina kat ujung. Kadang-kadang Al-Quran ada ina kat ujung. Ina. Sebutan dia ina, I-N-A. Tapi ejaan dia ya nun kat ujung. Ina. Tadi una. Ramai. Banyak. Sekarang ina pun ramai. Banyak. Okey. Ina. Okey, tuan dengar contoh. Saya bagi tuan-tuan contoh. Sekejap tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan. Okey. Penambahan yang kedua jamak ina. Ina. Ya nun kat ujung. I-N-A. Contoh. Okey. Kalau Muslim, seorang lelaki Islam. So, kalau ramai, tuan-tuan boleh tambah juga ina kat ujung. Ina. Okey. Ina. Dia akan jadi muslimina. Muslimina. Orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua tuan-tuan. Okay. Kalau tolib, seorang pelajar. Kalau ramai, boleh tambah ina juga kat ujung. Ya nun. Dia akan jadi talibina. Talibina. Tambah ina di hujung tuan-tuan. Talibina. Okey, untuk penambahan yang kedua bilangan plural, tuan-tuan faham ke tidak? Jawab di ruang komen. Faham ke tidak? Sebelum saya bagi tuan-tuan soalan. Untuk penambahan yang kedua, ina. Bagi bilangan jamak, tuan-tuan faham ke tidak? Jawab di ruang komen. Okey, jawab tuan-tuan. Faham ke tidak? Okey. Terus like dan share tuan-tuan. Terus like dan share pengajian FB Live ini supaya sampai ke kawan-kawan kita yang berada di jauh di sana. Dan tuan-tuan jangan risau. Video ni kita akan save di page dan tuan-tuan boleh tengok kembali di page. Sebab saya nak buat pengajian berkala, so minggu depan tak ada macam fi'il pula tuan-tuan. So kena mahir dulu isim, kata nama, baru masuk fi'il, kata kerja. Okey, so kalau faham, macam biasa, saya nak bagi bilangan sebutan singular
Tuan-tuan buat bilangan pluralnya dengan penambahan ina, ina kat ujung. Ina. Okey. Muhadir. Muhadir. Muhadir ni seorang pensyarah. So kalau ramai tambah ina kat ujung, tuan-tuan jawab dekat ruang komen apa sebutannya. Muhadi. Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Kalau muhadi seorang, kalau ramai tambah ina jadi muhadi. Jawab tuan-tuan. Baru 2 orang jawab tuan-tuan. Okey. Follow. Okey. Tuan-tuan jawab Rumi pun tak apa. Saya tulis Jawi, tuan-tuan dengar sebutan saya, ejanya Rumi. Muhadir tambah ina kat ujung. Apa sebutannya? Muhadirina. Nak lagi cantik, waktu tuan-tuan tulis tu sebut di mulut sama-sama. Muhadirina. Okey. So kalau muhadir, seorang pensyarah lelaki. So kalau muhadirina, ramai pensyarah lelaki. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan. Sat lagi balik rumah, di rumah sat lagi, tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpa perkataan yang kat ujung ada ina, automatik tuan tahu, tu bilangan ramai. Itulah fokus saya. Tak percaya, saya test tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan fokus dengan saya, kat whiteboard nombor 2. Sat lagi balik rumah, tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan memang tak balik rumah, memang dekat rumah dah tuan-tuan. Sat lagi tuan-tuan baca Al-Quran. Tuan-tuan jumpa perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Okey, tuan-tuan. Al-Alamina. Sebut amal-amal kat rumah. Al-Alamina. Okey, tuan-tuan. Al-Alamina. Kan kat hujung ada ina. Sebutan ina. Makna tuan-tuan tahu, kalimat Al-Alamina tu ramai. Banyak. Sebab tu terjemahannya alam-alam. Okey, maksudnya kalau tuan-tuan tak tahu makna sekalipun, jumpa al-alamina dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan tahu ayat tu Allah cerita ramai atau banyak. Tu fokus saya tuan-tuan. Okey, baca lagi Al-Quran. Jumpa pula ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ad-dallina. Ad-dallina. Kat ujung ada ina tuan-tuan. So, ad-dallina pun menunjukkan bilangan ramai. Sebab tu terjemahannya orang-orang yang sesat. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, hari ini saya nak buat pengajian fast track. Yang mana tuan-tuan tak perlu tengok makna bahasa Melayu. InsyaAllah tuan-tuan akan faham bilangan perkataan yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. 1 atau 2 atau banyak. Tengok di hujung perkataan. Okey, saya nak ulang lagi sepintas lalu tentang bilangan. Bilangan ada 3. Yang pertama mufrad 1. Okey, mufrad 1. Kalau mufrad 1 di hujung perkataan tak ada apa-apa penambahan. Tak ada aini, tak ada una, tak ada ina. Maka bilangan 1. Ni asas bahasa Arab tuan-tuan, asas tu. Bilangan yang kedua dia panggil musanna. Musanna makna 2. Tuan-tuan, kalau bilangan musanna di hujung perkataan ada penambahan aini. Aini. Tuan-tuan dengar saja aini kat ujung, automatik bilangan 2. Contoh, Masjid Al-Qiblataini. Masjid Al-Qiblataini. Al-Qiblataini itu 2 kiblat. Mana tahu Ustaz? Ada aini kat ujung. 2. Bilangan yang ketiga jamak atau plural. So kalau jamak atau plural, di hujung penambahan tu ada penambahan una. Una. Contoh, muslimuna ataupun ina. Contoh, muslimina.
Solihuna. Solihina. Siddiquna. Siddiqina. So automatik bilangan banyak. Cuma tuan-tuan, masa bila nak guna una tu ustaz? Masa bila nak guna ina tu ustaz? Yang tu tuan-tuan kena daftar kelas fizikal saya di link yang ada di ruang komen tuan-tuan dan puan-puan. Sebab penjelasannya agak complicated, dia mesti face to face tuan-tuan. Yang saya bagi hari ini tuan-tuan, asas besar dalam memahami kaedah bahasa Arab. Okey tuan-tuan, last sebelum kita tangguhkan pengajian kita, saya nak refresh balik pengajian. Kemudian saya nak bagi tuan-tuan perkataan dalam bahasa Arab. Kita bincang sama-sama tuan-tuan. Okey, hari ini kita bincang isim. Isim maknanya kata nama. Yang penting tuan-tuan tulis dekat buku nota tuan-tuan. Sebab nanti kita ada lagi pengajian-pengajian yang berkala tuan-tuan. Okey, isim maknanya kata nama. So bila isim tuan-tuan kena cari 3 maklumat. Dalam Al-Quran cari 3 maklumat. Yang pertama tanda, kita dah bincang tadi. Yang kedua jantina, muzakkar ke lelaki atau muannas perempuan. Kalau muzakkar lelaki di hujung tak ada ta marbutah, kalau muannas perempuan di hujung ada ta marbutah ataupun ah. So maklumat yang ketiga tuan-tuan kena cari sat lagi bilangan. Kalau satu kat hujung tak ada apa-apa penambahan, tak ada aini, tak ada una, tak ada ina, tak ada ati, tak ada atu. So kalau musanna 2 kat hujung ada sebutan aini, aini, aini. Kalau jamak banyak kat hujung ada sebutan una ataupun ina, una ataupun ina. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terus like dan share. Saya nak bagi tuan-tuan soalan. Ni fasa yang terakhir. Tuan-tuan kena follow saya. Okey. Tengok dekat whiteboard nombor 2. Okey, perkataan yang saya nak berikan pada tuan-tuan. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Okey, al-mustaqim. Okey, tuan-tuan follow saya tuan-tuan. Follow saya. Perkataannya al-mustaqim. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, al-mustaqim isim atau fi'il atau haraf? Isim kata nama atau fi'il kata kerja? Jawab tuan-tuan. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Isim ke fi'il ke haraf? Jawab tuan-tuan. Jawab di ruang komen. Jawab tuan-tuan. Saya nak tunggu student baru tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Al-mustaqim. Isim ke? Bukan isim. Isim ke bukan isim? Jawab tuan-tuan. Ada 100 orang. Yang jawab baru 10 orang. Tuan-tuan copy jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Nak jawab nouns pun boleh. Jawab isim pun tak apa. Kata nama pun tak apa. Jawab tuan-tuan. Okey, terus jawab tuan-tuan. Terus jawab. Okey, kalau isim, tuan-tuan ready. Kita cari 3 maklumat. Yang pertama, mana tanda dia. Yang kedua, mana jantinanya. Yang ketiga, mana bilangannya. Okey, yang pertama tanda. Okey, kita tengok tanda. Kalau sungguh al-mustaqim itu isim, mana tanda al-mustaqim itu isim? Jawab tuan-tuan. Jawab tuan-tuan, mana tanda al-mustaqim itu isim? Tanda. Rujuk buku nota tuan-tuan yang tuan-tuan salin dengan saya tadi. Okey, al-mustaqim. Mana tanda di isim? Okey, terus like dan share. Mana tanda al-mustaqim tu isim? Okey, jawapannya alif lam dipangkal. Alif lam dipangkal. Al. Okey tuan-tuan, selesai. Tanda. Sekarang jantina. Jantina tuan-tuan, jantina. Jantina ada 2 jenis. Satu muzakkar lelaki kat hujung tak ada ta marbutah, tak ada ah.
Yang kedua muannas perempuan, kat ujung ada ah. Tengok al-mustaqim. Kat ujung ada tak ah ataupun ta marbutah. Kat ujung ada tak ah ataupun ta marbutah, tuan-tuan. So kalau tak ada, jantina bagi al-mustaqim muzakkar atau muannas. Jawab di ruang komen. Jantina, muzakkar ke muannas? Okey, sekarang jantina, tuan-tuan, muzakkar ke muannas? Jawab, tuan-tuan. Okey, tolong like, share dan komen. Saya nak pastikan tuan-tuan faham apa yang kita bincang hari ni, tuan-tuan. Okey, jantinanya muzakkar, lelaki. Sebab kat hujung tak ada ah ataupun ta marbutah. Okey, saya nak uji, tuan-tuan. Nampak dah terror, tuan-tuan, ha? Kalau al-mustaqim tu lelaki. So kalau perempuan tambah ah kat ujung, apa sebutannya? Jawab dekat ruang komen. Kalau mustaqim lelaki. So kalau perempuan tambah ah kat ujung, apa sebutannya? Mustaqi. Jawab, tuan-tuan. Jawab, tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Pandai, tuan-tuan. Happy saya, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan bertungkul lumus nak jawab, tuan-tuan. Ha? Okey, kalau mustaqim lelaki. So kalau perempuan tambah ah kat ujung, mustaqi. Alhamdulillah, al-mustaqimah. Al-mustaqimah. Tambah ah kat ujung. Tuan-tuan, sekarang ni yang kritikal bilangan. Okey, bilangan ni, bilangan. Tuan-tuan follow saya, tengok bilangan pula. Kita cari bilangan. Tuan-tuan tengok dekat buku nota yang tuan-tuan salin tu. Al-mustaqim, kat hujung tak ada sebutan aini, tak ada aini, tak ada. So tuan-tuan tahu, kalau tak ada aini, maka bilangannya bukan 2. Kat hujung tak ada sebutan una. Tak ada una. Kat hujung tak ada ina. Kalau tak ada una, tak ada ina, bukan bilangan plural. So dah bukan 2, bukan plural, maka bilangannya berapa? Jawab, tuan-tuan. Bilangannya berapa, tuan-tuan? Jawab, tuan-tuan. Bilangannya berapa? Alhamdulillah. Jawab, tuan-tuan. Bilangannya berapa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Maka bilangannya mufrad 1. Oleh kerana tuan-tuan dah terror, saya nak uji tuan-tuan dan perempuan. Kalau 1 mustaqim, kalau 2, kalau bilangan 2 tambah aini kat ujung. Tuan-tuan jawab kat ruang komen. Kalau bilangan 1 mustaqim, kalau bilangan 2 tambah aini, apa sebutannya? Tambah. Jawab kat ruang komen. Alhamdulillah. So kalau 1 mustaqim, kalau 2 tambah aini, apa sebutan dia? Mustaqi. Jawab kat ruang komen. Alhamdulillah. Jawab, tuan-tuan. Terus like dan share. Apa yang saya kongsikan, tuan-tuan, ni pengajian fast track. Saya tak buat macam ni kelas-kelas fizikal, tuan-tuan. Ha? Saya nak bagi tuan-tuan terus dapat tentang isim dan maklumat-maklumat ni. Alhamdulillah. Tak kisah apa jua ejaan, tuan-tuan. Yang penting ada aini kat ujung. Okey. Alhamdulillah. Jawab, tuan-tuan. Kena 5 minit lagi. 5 minit lagi nak habis dah kelas kita, tuan-tuan. Ha? Alhamdulillah. Mustaqimaini. Sekarang, tuan-tuan, kalau al-mustaqim tu seorang. Kalau nak buat ramai, tuan-tuan nak buat ramai kan? Ramai. Kita tambah una kat ujung. So apa sebutan dia? Buat ramai pula. Al-mustaqi tambah una kat ujung.
Jawab di ruang komen. Kalau seorang mustaqim, kalau ramai tambah una, apa sebutan dia? Mustaqi. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Tuan-tuan copy jawapan kawan tuan-tuan pun tak apa. Okey, saya tulis tuan-tuan. Mustaqimuna. Tambah una. Mustaqimuna. So, kalau mustaqimuna tu bilangan ramai tuan-tuan. Untuk ramai. Tuan-tuan, tadi al-mustaqim. Saya nak buat kesimpulan ni tuan-tuan. Saya nak buat kesimpulan. Tadi al-mustaqim. Saya pandang balik una kat ujung. Tadi al-mustaqim. Tuan-tuan bincang dengan saya. Saya tak tanya tuan-tuan makna pun dalam bahasa Melayunya apa. Tapi tuan-tuan bercerita kat saya. Ustaz, perkataan mustaqim ni isim, kata nama sebab alif lam kat pangkal. Ustaz, jantinanya lelaki sebab tak ada ta marbutah kat ujung. Ustaz, bilangannya satu sebab kat ujung tak ada aini, tak ada una, tak ada ina. Saya tak hanya makna dalam bahasa Melayu. So kalau kalimah al-mustaqim ada dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan tahu ayat tu cerita seorang lelaki. Seorang lelaki. Itu fokus saya. Okey, last. Sebelum saya tamatkan pengajian live ni tuan-tuan, saya nak bagi satu lagi perkataan dekat tuan-tuan dan perempuan. Okey, tuan-tuan follow saya tuan-tuan, follow saya. Okey, last. Boleh jawab? Kita balik tuan-tuan. Al-muallimuna. Okey. Ataupun kita ambil daripada tuan-tuan. Okey, saya ambil perkataan lain. Al-khasiruna. Okey. Al-khasiruna. Tuan-tuan yang kat rumah, boleh follow sebutan saya bersama-sama. Boleh tulis kat buku nota tuan-tuan. Al-khasiruna. Saya tak nak tanya makna dalam bahasa Melayu. Saya terus nak tanya tuan-tuan. Al-khasiruna. Isim, kata nama atau fi'il, kata kerja. Jawab tuan-tuan. Okey, isim, kata nama atau fi'il, kata kerja. Perkataan al-khasiruna. Jawab tuan-tuan. Okey, semua dah jawab, ramai jawab. Okey. So kalau isim, 3 maklumat tuan-tuan kena cari bersama saya. Yang pertama tanda, yang kedua jantina, yang ketiga bilangan. Okey, yang pertama tanda. Tengok tanda. Kalau sungguh al-khasiruna tu isim, mana tanda dia isim? Jawab tuan-tuan, mana tanda dia isim? Okey, tanda dia apa tuan-tuan? Alif lam di pangkal. Al. Pandai tuan-tuan. Al. Okey, sekarang ni maklumat yang kedua. Saya tak tanya tuan-tuan tahu. Al-khasiruna tu maknanya apa dalam bahasa Melayu? Saya tu nak bincang bahasa Arab. Al-khasiruna kat ujung tak ada ta marbutah. Tak ada ah kat ujung. So jantinanya laki ke perempuan? Sekarang jantina. Al-khasiruna kat ujung tak ada ta al-marbutah. So jantina laki ke perempuan? Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Tuan-tuan follow saya. Mungkin line internet kita sesama kita berbeza. Ada yang jawab cepat, ada yang jawab lambat, yang dapat maklumat lambat. Tak apa tuan-tuan. Follow. Okey, so jantina lelaki. Sekarang tuan-tuan decide. Al-khasiruna, bilangan. Al-khasiruna, bilangan. Satu ke banyak? Jawab tuan-tuan. Satu ke banyak?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan, jawab tuan-tuan. Terus like dan share, terus like dan share. Satu ke banyak? Al-khasiruna. Satu atau banyak? Mufrad atau jamak? Jawab tuan-tuan. Saya nak bantu tuan-tuan faham Al-Quran ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jawab tuan-tuan. Pandai. Terima kasih Puan Murni. Banyak. Alhamdulillah. Okey, last soalan saya. Kalau tuan-tuan boleh jawab, memang tuan-tuan tera. Mana tahu al-khasiruna tu ramai atau banyak? Mana tahu al-khasiruna tu banyak? Okey, bilangannya banyak ataupun jamak. Mana tahu al-khasiruna tu banyak? Mana tanda perkataan al-khasiruna tu banyak? Alhamdulillah. Seronok saya bersama tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Mana tahu perkataan al-khasiruna tu banyak atau jamak? Alhamdulillah. Jawab tuan-tuan. Saya lah orang paling seronok kalau tuan-tuan faham tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Okey, tuan-tuan faham? Sekarang ni, daripada awal, saya tak tanya tuan-tuan pun, al-khasiruna maknanya apa dalam bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan bercerita kat saya, ustaz tu isim, sebab ada lam di pangkal. Ustaz tu lelaki, sebab ada tamar butah kat ujung. Ustaz tu ramai, sebab ada una kat ujung. So tuan-tuan, kalau perkataan al-khasiruna ada dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan akan tahu ayat tu cerita tentang ramai dan lelaki. Cerita tentang ramai lelaki. Itulah fokus saya sebenarnya tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya yang menjadikan pengajian bahasa Arab tu susah, orang tak faham makna. Sebenarnya tuan-tuan, makna tu nombor 10. Tuan-tuan kena tahu kaedah asas bahasa Arab ni tuan-tuan. InsyaAllah di hujung ni saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang terus bersama saya daripada awal FB Live sampai hujung tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan kena catat nota-nota saya berikan pada tuan-tuan sebab insya-Allah saya cuba buat pengajian yang berkala tuan-tuan. Minggu ni kita bincang isim, kata nama. Minggu depan saya bincang tentang fi'il, kata kerja. Kemudian saya bincang dengan tuan-tuan pula tajuk haraf, kata sendi ataupun kata tugas. Dah komplit, baru kita bincang ayat Al-Quran tuan-tuan. So tuan-tuan, saya nak tanya pandangan tuan-tuan dan perempuan yang follow saya, terutamanya student-student baru yang saya tak jumpa dan tak kenal lagi tuan-tuan. Nak tak saya sambung lagi pengajian FB Live ini secara berkala? Tuan-tuan komen dekat bawah. Nak ke tak nak tuan-tuan? Wa iyyakum Puan Azrina, wa iyyakum. Okay, tuan-tuan komen. Tuan-tuan nak tak saya sambung pengajian secara FB Live ni secara berkala? Kalau nak, tuan-tuan jawab komen nak di bawah. Alhamdulillah, jawab tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih sokongan tuan-tuan dan perempuan. Okey, yang nak ikuti kelas fizikal kami insya-Allah akan bersambung selepas PKP. Tuan-tuan daftar dulu kat website kami di link yang ada di ruang komen. Daftar dulu. Tuan-tuan daftar, tuan-tuan follow maklumat-maklumat yang kami nak. InsyaAllah kami akan hubungi tuan-tuan selepas PKP. Kita akan buat pengajian secara fizikal tuan-tuan. Kita sambung balik pengajian secara fizikal. Kelas kami ada lebih kurang 30 kelas. Sekarang di tempoh PKP kami fokus pengajian online. Dan yang berminat, yang baru jumpa saya ni, yang baru follow saya ni, boleh terus daftar kat situ tuan-tuan. InsyaAllah selepas, mungkin lepas raya begitulah tuan-tuan, kita akan buka kelas di UK Perdana, Ampang. Dan kita akan buka kelas di Jasin, Melaka. Di UK Perdana, Ampang dan Jasin, Melaka. Okey tuan-tuan. Dan kita akan buka kelas-kelas di lokasi-lokasi yang lain. Okey tuan-tuan, saya cerita sikit tentang Alwan. Sikit ambil masa tuan-tuan dan perempuan. Nanti tuan-tuan akan dibantu dengan diagram.
dengan diagram untuk kelas fizikal, dan di kelas di alam maya ni insya-Allah kita cuba bagi tuan-tuan diagram secara soft copy. Kita cuba bagi nanti tuan-tuan. Yang kedua, kita juga akan dibantu dengan tuan-tuan juga akan dibekalkan dengan buku nota. Yang mana dalam buku nota ni tuan-tuan, kami masukkan tajuk-tajuk pengajian asas-asas bahasa Arab, kami guna bahasa Melayu. Penjelasan dalam bahasa Melayu, ada diagram. Kemudian tuan-tuan, ada latihannya kami ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. So fokus kami di Alwan, kami nak bantu tuan-tuan sejauh mungkin tuan-tuan boleh faham Al-Quran tanpa lihat makna bahasa Melayu. Cuma saya sebut pada tuan-tuan, mustahil nak faham keseluruhan Al-Quran dan tempoh 10 bulan pengajian. Cuma sekurang-kurangnya bila tuan-tuan dah lalui bersama kami 10 bulan pengajian, 2-3 patah perkataan bahasa Melayu lah, ayat sebut tuan tahu pun dah okey tuan-tuan. Dan tolong yang berminat boleh terus daftar di website. Kami akan ambil maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan simpan maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Ada kelas baru, kami akan mesej tuan-tuan dan puan-puan. Setakat sekarang pengajian FB Live di page umum Alwan percuma. Okey, kalau kelas berbayar saya akan maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tolong tuan-tuan, ataupun tuan-tuan tak sabar sangat nak join kelas kami, tak sabarlah ustaz nak jumpa ustaz di kelas, boleh terus hubungi kami atau WhatsApp kami di talian 011 10818175. Tuan-tuan tulis dekat buku nota tuan-tuan. 011 10818175 tuan-tuan. Okey, tuan-tuan ambil lagi nombor saya 011 10818175. Terus hubungi kami, terus daftar, follow FB Live kami secara berkala. InsyaAllah di kelas fizikal nanti tuan-tuan dah ada asas-asas bahasa Arab. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi sudi bersama dengan saya. Teruslah berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita semua di mana jua kita berada, sama ada di Malaysia, di luar negara, sahabat kita di Madinah. Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita, memberikan kesihatan kepada kita, keluarga kita dan sahabat handai kita, semua kaum muslimin dan muslimat, semua manusia-manusia yang ada di muka bumi Allah ini, daripada sebarang malapetaka, ujian-ujian yang melanda. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita. So di hujung pengajian kita doalah sama-sama tuan-tuan untuk keselamatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitani wa al-karabi adurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. InsyaAllah tuan-tuan, bahasa Arab Al-Quran, ingatlah Alwan tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.